Okey, silakan. Okey dok, baik. Pembongkaran dari Sirul ni berlaku dan beliau mendakwa menerima arahan dari orang atasan Datuk Seri Najib. Macam mana nama Datuk Seri Najib ni boleh terkait dengan kes Altan Tuya ni? Okey, saya tak anggap ni satu pembongkaran lah. Ini satu penipuan. Kerana Syirul pernah mengeluarkan kenyataan mengatakan Datuk Seri Najib tak terlibat, dan ketika beliau mengeluarkan kenyataan itu, beliau berada di Australia. Beliau berada jauh selamat daripada sebarang ancaman dan sebagainya. Okey, sebenarnya ceritanya berpunca daripada penglibatan Razak Baginda dengan Altan Tuya. Bila mana isu hubungan Razak Baginda dengan Altan Tuya terdedah. Pada ketika itu sudah pastilah Razak Baginda yang merupakan penulis ucapan Datuk Seri Najib, antara orang yang Datuk Seri Najib percaya. Ini peluang pihak pembangkang pada ketika itu untuk mengaitkan Datuk Seri Najib dengan pembunuhan Altan Tuya. Tetapi beberapa fakta yang saya nak ramai perlu tahu. Fitnah yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib mengatakan bahawa Datuk Seri Najib dibunuh ataupun Datuk Seri Najib membunuh Altan Tuya ni kerana kononnya Datuk Seri Najib tidak mahu membayar komisen yang sepatutnya diperolehi oleh Altan Tuya disebabkan deal untuk pembelian Skopen, di mana kononnya Altan Tuya ni adalah merupakan penterjemah. Pertama sekali, penterjemah ni jurubahasa lah ataupun interpreter. Pertama sekali saya nak beritahu, perjanjian pembelian Skopen tu berlaku sebelum Razak Baginda berjumpa dengan Altan Tuya pun. Keduanya, saya nak beritahu bahawa orang yang membuat fitnah ni tak buat homework dengan baik. Mereka ingat kita beli Skopen ini dengan Rusia. Kalau Sukhoi ke, betul lah dengan Rusia. Tetapi kita beli submarine ini dengan Perancis. So, apa guna kita nak gunakan Altan Tuya ni sebagai interpreter? Altan Tuya dia adalah warga Mongolia. Mongolia ni bersepadanan dengan Rusia. Memang Altan Tuya boleh bercakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Mongol dan boleh bercakap bahasa Rusia. Tetapi kita tak perlu penterjemah Rusia. Dah kena strike kan ni? Kita tak perlu penterjemah daripada Rusia kerana kita beli kapal ni daripada Perancis. Dan Perancis yang menjual kapal Skopen ini, nilai satu biji kapal pun dekat 2 bilion. Takkan dia orang ni tak mampu untuk hire seorang yang boleh berbahasa Inggeris. Dan berdasarkan kajian saya, memang transaction ini, perbincangan ini berlaku dalam bahasa Inggeris. Mustahil syarikat yang menjual kapal bernilai 2 bilion ringgit tak boleh berbahasa Inggeris. Tak ada seorang pegawai pun yang boleh berbahasa Inggeris. So ini memang tak masuk akal. Ini kesilapan besar yang dibuat oleh puak-puak yang memfitnah Datuk Seri Najib. Keduanya, kelebihan dia, bila Datuk Seri Najib dituduh dengan tuduhan yang begitu berat, orangnya tak salah. Dia bersumpah dengan mudah. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah. Saya ada dekat Pematang Pau pada ketika tu. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia ni. Dan saya tak pernah mengarahkan ataupun saya tak pernah tahu tentang pembunuhan Altan Tuya. Dia buat sumpah ni beberapa kali, dan yang terakhir dia melafazkan sumpah ni apa dipanggil Masjid Kampung Baru. Itu bila mana sekali lagi ada pihak yang menuduh beliau, dan beliau mengambil keputusan untuk melafazkan sumpah itu di Masjid Kampung Baru. So, ini apa yang berlaku. Dan yang keduanya,
dari segi pembunuhan Altan Tuya ini, pertama sekali kita kena faham dalam proceeding mahkamah, bapa Altan Tuya sendiri mengesahkan Altan Tuya hanya kenal satu orang di Malaysia, dan orang ini ialah Razak Baginda. Kalau Altan Tuya ada hubungan dengan Datuk Seri Najib, seperti mana fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada mereka mengatakan Datuk Seri Najib buntingkan Altan Tuya lah, Altan Tuya mengandung anak Datuk Seri Najib dan sebagainya. Senang je. Kalaulah Datuk Seri Najib tu orang yang dicari oleh Altan Tuya, kan? Altan Tuya, dia ketika dia datang ke Malaysia ni, dia tak perlu cari Razak Baginda. Dia terus carilah orang yang buntingkan dia. Betul tak? Dia terus carilah Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib pada ketika itu adalah timbalan Perdana Menteri. Kan? Sangat senang cari dia. Terus pergi ke Sri Satria. Goncanglah pagar Sri Satria. Tetapi kenapa Altan Tuya yang pada ketika itu dia datang ke Malaysia, dia menginap di Hotel Melaya? Kan? Dia menginap di Hotel Melaya. Dia berulang-alik daripada rumah Razak Baginda ke Hotel Melaya. Hotel Melaya, rumah Razak Baginda. Hotel Melaya, rumah Razak Baginda. Dan kenapa dia gegar pagar rumah Razak Baginda? Dan dia jerit suruh Razak Baginda keluar. Kenapa tak suruh Najib keluar? Ini pun kalau orang tu ada otak, dia boleh berfikir. Kan? Ini penting, tuan-tuan. Aku duduk belah sini, aku punya kamera mata kena tengok skrin. Okey, duduk je atas meja tu. Tak ada masalah. Okey. Kemudian cubaan pertama Syirul untuk ini pertama itu pertama. Okey. Kedua, macam mana boleh melibatkan pejabat Datuk Seri Najib? Saya masih ingat lagi, saya mempunyai peluang untuk membaca kenyataan yang dibuat oleh Syirul itu sendiri. Syirul sendiri dalam kenyataan dia, dalam siasatan pihak polis, sebenarnya dia punya usaha nak mula-mula ambil Altan Tuya ni ialah di Hotel Melaya. Bukan di depan rumah Razak Baginda, di Hotel Melaya. Macam mana Syirul dengan Azila ni boleh terlibat? Dia cerita dia ACP Musa. Ini memang ACP tak silap saya. Musa. Dia memang bodyguard Datuk Seri Najib, Dia tengok Razak Baginda dalam keadaan muka yang tak ceria, tak happy, So bila mereka berinteraksi, Razak Baginda menceritakan tentang gangguan Altan Tuya terhadap rumah tangga dia, siapa yang tak panik bila girlfriend tiba-tiba datang ke rumah kita, gegar pintu, Lokman keluar, kan? Kalau aku berpeluh lah juga, kan? So semua orang ada masalah masing-masing. Dan pada ketika itu, bila diceritakan kepada ACP Musa ni, maka akhirnya ACP Musa menawarkan untuk membantu, So bantuan yang ditawarkan ni untuk menyelesaikan masalah gangguan Altan Tuya ke atas Razak Baginda di rumahnya. Langsung tidak ada instruction nak bunuh Altan Tuya, langsung tak ada instruction apa yang perlu dibuat. Tetapi yalah, mungkin mistake yang dilakukan ialah dia minta bantuan UTK. Azila dan juga siapa nama? Syirul ni, dia UTK. UTK ni kalau dia selesaikan masalah, cara dia lah. Kalau dia nak selesaikan penjenayah yang susah nak ditangkap, memang dia tembak je lah, So bila dia peringkat awal nak cuba dapatkan Altan Tuya di Hotel Melaya tu, ada orang ramai dan sebagainya, maka akhirnya mereka telah mengambil Altan Tuya ni di hadapan rumah Razak Baginda. Masa tu ada Syirul, ada Azila dan ada seorang girlfriend Azila tak silap. Dia 3 orang dalam kereta tu. So mereka ambil Altan Tuya di situ, So apa yang berlaku dalam kereta ni, mengikut siasatan ni,
ialah Tan Tuya ni mengeluarkan kenyataan keluar macam-macam lah, makin hamun. Sehingga kan Syirul tak boleh tahan. Sehingga kan Syirul tak boleh tahan, itu yang dia lepaskan satu das tembakan. Dan bila mereka sampai ke Bukit Cerakah, Bukit Cerakah, puncak alam sana, pada ketika itu Tan Tuya ni masih belum mati. Itu yang menyebabkan Azilah mengarahkan Syirul melepaskan satu lagi das tembakan. Itu yang menyebabkan Azilah pun terlibat. Yang pertama pembunuhan tu berlaku ialah disebabkan panas baran Syirul sendiri. Dia tak boleh nak kontrol anger dia. Dia terkesan dengan kata-kata yang keluar daripada mulut Tan Tuya yang menyebabkan dia lepaskan tembakan yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan dia tak mati lagi, maka dilepaskan tembakan kedua, dia mati. Dan dia lilit dengan C4. Dia bukan C4, tak silap saya. Plastik eksplosif. Dia plastik eksplosif. Plastik eksplosif ni UTK dia memang ada plastik eksplosif. Itu yang orang kaitkan dengan kononnya Datuk Seri Najib selaku Menteri Pertahanan yang membenarkan pengeluaran C4. Tak betul ceritanya. Yang diorang pakai tu ialah plastik eksplosif yang diorang tape dekat pintu. Kalau UTK nak masuk pecah rumah pintu kan, yang dia tape kat pintu tu, that is plastik eksplosif. Itu sebab bila dia lilit body Tan Tuya tu pakai plastik eksplosif, memang berkecai jasad tubuh Tan Tuya tu. Itu yang terpelanting sana sini semua. So itulah apa yang sebenarnya berlaku. Saya percaya Razak Baginda pun tak mengarahkan supaya dibunuh. Saya juga percaya Datuk Seri Najib memanglah langsung tak tahu kan. Itu sebab dia boleh bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak tahu menahu tentang dia tak kenal dengan Tan Tuya, dia tak tahu menahu tentang pembunuhan dan sebagainya. So benda ni very clear. Dan kalau misalnya benda ni tak clear bila mana tuduhan dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib, ketika kita menjadi pembangkang lebih daripada 2 tahun lah, lebih kurang itulah masa yang sesuai untuk mereka ni mendakwa Datuk Seri Najib. Tidak ada sebarang pendakwaan dilakukan. So apa masalah sebenarnya yang ini hari tiba-tiba dah dekat dengan, mungkin tak lama lagi Datuk Seri Najib mungkin akan dapat pengampunan. Kita tak tahu mungkin ke bawah duli tuanku yang akan berangkat kembali ke Pahang mungkin akan memberi pengampunan. Tiba-tiba ada yang tak puas hati dan cuba keluarkan benda ni balik. Bagi saya ini Al Jazeera ni dia punya agenda dia yang tersendiri lah. Terutamanya Mary Ann yang kita tahu memang cukup dengki dengan Datuk Seri Najib. Dia pun pernah dihalau keluar daripada negara ni bila dia datang balik ketika zaman Datuk Seri Najib. Dia ada personal grudge dengan Datuk Seri Najib. So itu sebab dia begitu konsisten cuba nak mempalitkan Datuk Seri Najib dengan kes Tan Tuya ni. So bagi saya simple lah kita tak tahu apa sebenarnya berlaku tetapi sebagai umat Islam, bila Datuk Seri Najib tanpa rasa ragu, tanpa rasa bimbang berani bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tidak terlibat, dia tidak tahu menahu, dan dia rela Allah Ta'ala turunkan bala pada diri dia kalau dia tidak berkata benar. Dan dia pula melafazkan kalau dia minta supaya orang yang memfitnah dia tu dibalas. Saya rasa banyak benda dah berlaku lah selepas Datuk Seri Najib bermubahlah tu.
So sebagai umat Islam, saya percaya dengan Datuk Seri Najib 1000 kali ganda daripada saya percaya dengan manusia nak melepaskan diri bernama Syirul ini. Dia nak cuba yakinkan rakyat Australia dia tak bersalah, dia menjadi kambing hitam politik dan sebagainya. This is total bullshit lah. Dia cakap dia dibayar 1 juta. Bila ditanya siapa yang bayar 1 juta, I don't know. I don't know. Okey, Okey tu. silakan. Soalan susulan tu Ya. Sirul juga mendakwa bahawa beliau tidak membunuh dan hanya menculik mangsa. Itu satu penipuan. Sebab saya tahu siasatan pihak polis tu, dialah yang melepaskan tembakan. Dia tak boleh kontrol anger dia. Dia melepaskan tembakan. Tapi tak mati. Itu yang sampai di Bukit Cerakah, sekali lagi Azila suruh dia selesaikan. Tembakan kedua tu yang baru dia mati. Jadi wawancara bersama dengan Al Jazeera maknanya Mengarut je. itu lah. Mengarut. It's total bullshit. Itu hanya nak melepaskan diri dia. So apa, cuba dia jawab kenapa sebelum ni dia mengatakan Datuk Seri Najib tak terlibat dan sebagainya. Sekarang pun dia tak cakap Datuk Seri Najib terlibat. Cuma dia cuba nak kaitkan dengan Datuk Seri Najib. You can always blame it on orang yang ada hubungan dengan Atan Toya, which is Razak Baginda. Kenapa nak kena sebut Razak Baginda ada hubungan dengan Datuk Seri Najib? Kenapa kena sebut Datuk Seri Najib? Berapa banyak yang Al Jazeera bayar dia? Kita nak tahu berapa banyak Al Jazeera bayar dia. Nama sedap lah. Nama TV channel ni nampak macam nama Islam Islami. Tapi perangai lebih teruk daripada Zionis. Okey? Begitu. Ya. Saya tertarik bila mana pengacara tu tanya pada dia kan. Polis menjumpai bukti darah Sirul dan juga barangan kemas mangsa di dalam pakaian Sirul. Tetapi dia betul. menafikan. Dia nak nafikan macam mana? Pertama sekali, dalam kenderaan tu pun dah ada darah. Sebab bila dia tembak tu terpercik lah darah. Nak tipu macam mana? Dan sudah pastilah dia berada di situ, sedikit sebanyak benda tu terpercik kat badan dia juga. Betul tak? Berlaku pergelutan dan sebagainya. Berlaku pergelutan dan sebagainya. Dan kemudian dah lah kau bergelut, lepas tu kau mencuri pula sama ada dia mencuri barang kemas Atan Toya ataupun nak mengelakkan daripada orang mengenal pasti. Sebab bila dia tape, tujuan dia ialah supaya mayat tu orang tak tahu siapa, hancur. Dia tape dengan plastik eksplosif tu, memang hancur. Tu niat dia memang supaya orang tak boleh kesan. Tapi kalau ada cincin Atan Toya kan, Atan Toya ni orang akan boleh tahulah. So maybe itu niat dia. Mungkin niat dia tak mencuri tapi nak melupuskan bukti. Okey? Gitu. Last soalan berkenaan dengan ni Sebelum ni Sirul pernah membuat satu video menyatakan Datuk Seri Najib tidak bersalah. Tetapi sekarang lain pula kenyataan beliau dan beliau mengaitkan kes ni sebagai kes politik. Itulah, sebelum ni tak ada pula dia mengatakan ianya sebagai satu kes politik. Malah kita masih ingat lagi Zulkifli Nordin pernah mengatakan bahawa dia ditawarkan, tapi dia kata Syirul Azila ni tetap konsisten, tak nak terima duit lah apa semua sekali, tetap tak nak frame Datuk Seri Najib. Tapi kenapa sekarang ni tiba-tiba dia berubah fikiran? Bila dia nak start kehidupan di Australia, dia nak expect komuniti di Australia menerima dia reka fitnah macam tu. Dia kata dia tak bersalah, scapegoat kan. Dia cakap dia hanya menculik. Menculik tu bukan satu jenayah. Dia kata ini semua konspirasi pihak atasan. Dia jenis yes man. Habis kalau orang suruh makan tahi, kau makan tahi ke? Pakai otak lah nak cakap tu. Kita tahulah pelajaran dia tak tinggi. Tapi janganlah nampak
jangan cuba nak memperbodohkan orang lain, rakyat Malaysia yang lain ni sama macam dia. Kan? Jangan cuba memperbodohkan rakyat. We are not stupid.